Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah video sambungan bagi chapter 2 untuk EPO 359 untuk bahagian semiconductor device. Okay, so untuk video kali ini kita akan tengok bahagian switching losses of the switch. Kita dah masuk ke bahagian yang awak perlu buat pengiraan. Okay. Okay, so seperti yang saya beritahu dalam video yang sebelum ni, okay, untuk bahagian switching losses ni, okay, adalah amat penting untuk awak ingat macam mana nak lukis ketiga-tiga jenis graf yang ni. Okay, perlu ingat graf 1, graf 2, graf 3. Okay, so kena ingat lah, lukis graf ni, graf yang ni dan graf yang ni. Okay. Okay, jadi untuk bahagian switching losses ni, okay, saya prefer untuk awak tengok saya punya nota yang supplementary notes lah. Okay, ini nota yang saya buat untuk supplementary note ataupun summary untuk chapter 2. Okay, summary yang untuk video lepas ada dekat dalam bahagian ni. Okay. Okay, now kita tengok untuk bahagian switching loss of the switch ataupun semiconductor device. Okay. Jadi mula-mula sekali praktis untuk lukis ketiga-tiga graf ni berserta dengan dia punya labeling dia. Okay, so saya akan terangkan apa maksud graf 1, 2, 3 ni. Okay, graf yang pertama ni adalah graf untuk on off signal. Okay, graf untuk on off signal, maknanya dia macam graf digital lah. Tapi graf ni bukannya graf current, bukannya graf voltage. Dia adalah graf untuk masa, timing saja. Okay, ada graf masa pasti X dia merujuk pada masa. Okay, so kalau tengok kat sini, dia ada region di mana dia off dan dia ada region di mana dia on. Okay, dan dia off balik. Okay, so dia akan on, akan off, dia akan on, dia akan off. Okay, dan proses ni akan berulang-ulang. Sebab tu kita panggil dia ada switching frequency, sebab dia on off, on off, on off. Okay, dan untuk on off ni dia ada dia punya masa dia, berapa lama dia turn on. Okay, sebab pasti X ni adalah masa kan. Okay, berapa lama dia turn on dan berapa lama dia turn off, dan prosesnya akan berulang. Okay, contohnya awak punya masa turn on ni ialah 10 second and then off 5 second. Okay, jadi dia akan ulang lah 10, 5, 10, 5, 10, 5 untuk on dan juga off. Okay, so masa untuk satu cycle bermakna kita kena campur lah masa on campur masa off. Kita akan dapat dia punya masa total time. Okay, kita akan dapat dia punya total time, ataupun dekat dalam graf ni dia tulis TS. Okay, switching time. Okay, so kalau nak dapat switching frequency, kita ambil 1/TS, kita dapat switching frequency lah. Okay, so kalau kita nak Fs, kita ambil 1/TS. Okay, switching frequency kita ambil 1/TS, which is TS is equal to T on plus T off. Okay, ingat ni T besar. Okay, sebab kita ada banyak time dalam graf ni, tapi untuk TS ni sama dengan T on plus T off, kita gunakan T besar, T huruf besar. Okay, itu graf yang pertama, dia punya graf masa on off. Okay, kita ada graf yang kedua, iaitu graf voltage dan juga current kat dalam awak punya semiconductor device bila dia berlaku
switch on dan juga switch off. Okey. Okey, so kita tengok graf ni dia selarikan. Okey, maknanya pasti X dia merujuk pada masa yang sama. Okey, masa pasti X sini, masa pasti X sini dan masa pasti X kat sini. Dia merujuk pada masa yang sama lah. Okey. Okey, so kita tengok ini adalah voltage dan yang mula daripada bawah ni adalah current. Okey. Pada keadaan awal pada graf ni kita tengok dia dalam keadaan off. Okey, kita offkan dia. Okey. So bila off, dia sama macam keadaan kita panggil open circuit. Okey, bila off ni maksudnya kita open circuit. Okey. So bila open circuit, voltage ada, current tak ada. Kita check balik. Okey, voltage ada, current kosong lah, tak ada. Okey. So betul lah dia punya keadaan X tu Okey, masa dia off, current ada, voltage ada, current tak ada sebab dia open circuit. Okey. Kemudian sampai dekat sini kita turn on ataupun circuit tu di turn on kan. Okey. So bila dia turn on, dia close circuit. Bila dia close circuit, okey, current akan available, current akan conduct, dia akan mengalir. Okey, dia dah close circuit circuit tu dah bersambung. Okey. Current akan mengalir dan voltage akan drop. Okey, voltage akan drop, tapi voltage ni bukan jadi kosong itu awak kena ingat. Okey, sebab graf ni nampak dia hampir menghampiri kosong, tapi voltage tu tidak menjadi kosong, dia akan drop sahaja. Okey. So kalau awak pernah buat eksperimen dekat lab, kalau awak pernah perasan, okey, contohnya bila awak guna DC supply, okey, awak sambung ke sesuatu alat, biasanya bila sambung voltage akan drop sikit lah, point something, kita kecil. Mungkin awak nampak, mungkin tak nampak. Okey. So kena ingat bila close circuit, current akan available and voltage akan slightly drop. Slightly drop. Okey. So kalau tengok daripada masa ni, okey, at the moment dia turn off, akan ada TD kat sini. Okey, akan ada TD kat sini, which is time delay sewaktu dia on. Kata kita panggil dia TD kurungan on, T kecil TD on. Okey, dia akan ada delay sikit maknanya untuk circuit tu respon terhadap switch tadi ataupun frekuensi off, frekuensi on ni, dia akan ada delay sikit. Kita panggil dia time delay untuk on kat yang kecil ni. Okey, kemudian bila dia dah start turn on, okey, current dah start naik. Okey, bila current dah start naik, kalau kita tengok dari segi pembahagian kawasan dia, okey, dia buat segitiga ni. Okey, dan dia measure masa kat sini, dia panggil dia TRI. Okey, T tu time, okey, R tu ialah untuk rise, menaik. Okey, kat sini ada TF kan, ni fall. Okey, TRI ni ialah masa untuk current tu naik. Okey, time rise for current. Okey, time rise for current. Okey, kemudian di sebelah dia kita ada TFV. Okey, TFV merujuk pada time fall for voltage, sebab voltage dia kat atas, bila kita turn on, voltage tu akan turun. Okey, so dia akan ada TFV. Okey. So bila kita tambah time rise for current plus time fall for voltage, kita akan dapat TC on. Okey, TC on adalah parameter yang penting. TC on. Okey, ataupun nama dia ialah turn on transition time. Okey, turn on transition, peralihan maksudnya turn on transition. Okey, turn on transition ni bermaksud masa yang diambil untuk dia 100% on lah. Okey, which is masa yang diambil untuk daripada current not available sampailah voltage tu dia drop dan stable. Okey,
Itu maksud dia transition time. Kemudian kita tengok pula pada masa dia turn off balik. Ini turn on, kemudian dia turn off balik. Okay, so switching dia berlaku kat sini, okay, pada dotted line ni. And dia ada time delay juga untuk off. Okay, dia ada time delay juga untuk off. Okay, so tengok ni off, dia start off sini, and dia ada delay, barulah voltage tadi naik balik dan current kembali menjadi kosong. Okay, sebab daripada close circuit menjadi open circuit. Okay, so tengok sini time delay ni agak panjang lah compare to time delay waktu on. Mungkin disebabkan semiconductor device ni juga ada sifat di mana dia akan simpan charge, ataupun yang belajar awal chapter 2 tu berlakunya proses reverse recovery. Okay, di mana reverse recovery time ni akan effect kepada time delay tadi. Okay, so kat sini pun ada juga segitiga. Okay, dia ada dua segitiga. Okay, so segitiga pertama ialah di sini ialah untuk daripada voltage tu naik balik. Okay, so naik kan, jadi time rise for voltage, TRV. Okay, kemudian current nak jadi kosong, dia akan turun. Dia akan dapat TFI, time fall for current. So bila TRV plus dengan TFI, dia akan dapat satu lagi TC off. Okay, off transition time. Okay, juga adalah parameter yang penting untuk digunakan dalam pengiraan. Okay, time delay ni kita tak guna. Okay, ni just untuk pemahaman saja, untuk actual graph. Okay, time delay ni kita tak guna. Yang kita guna ialah TC on dan juga TC off. Okay, okay, so pada graf juga ada perkataan VD. Okay, pada graf juga ada perkataan VD, ada perkataan V on, dan ada perkataan I not. Okay, so apa maksud dia? Okay, VD ni adalah supply voltage. Okay, adalah punya supply voltage. VS ataupun VDD dan sebagainya lah, supply voltage. Okay, I not ialah conducting current. Okay, current yang lalu dekat dalam circuit ni. Okay, ni supply voltage dia, VD adalah VS. Okay, I not adalah current yang lalu, okay, masuk dalam punya komponen tadi, komponen semiconductor device tu. Okay, dan V on ialah voltage drop dekat awak punya semiconductor device. Dan biasanya device ni merujuk kepada tiga group yang awak belajar dalam chapter 2 tu, ialah diode, thyristor ataupun controllable switch. Okay, jadi semua komponen tu dia ada punya V on dia, ataupun dia punya voltage drop dia. Okay, itu graf yang kedua, iaitu graf voltage dan current overlap sewaktu proses on dan proses off. Okay, now kita pergi ke graf yang ketiga. Graf ketiga ni ialah graf untuk power. Okay, graf power apa? Graf power losses. Okay, jadi bila awak belajar sebelum ni, P is equal to I V. Okay, power is equal to current darab voltage. Okay, so daripada mana datangnya equation ni? Okay, so equation ni datangnya daripada graf. Kesemua equation yang ada kat dalam dunia ni adalah dicipta daripada saintis, daripada graf-graf yang telah berjaya diplot lah. Okay, okay, so kalau tengok kat sini, okay, dia ada overlapping antara current dan juga voltage. Okay, so bila ada berlaku overlapping antara current dan juga voltage, maka akan terjadinya power loss kat sini. Okay,
So waktu on dia ada 1, waktu nak off pun dia ada 1. Okay, boleh dapat tu Okay, untuk turn on dan juga turn off. Okay, jadi itulah yang paling penting sekali awal-awal untuk awak tahu macam mana nak lukis graf 1, graf 2 dan graf 3. Okay, the next thing yang awak kena tahu ialah region kat dalam graf ni. Okay, yang akan diguna pakai lah. Okay, so yang pertama kita ada on transition. Okay, yang kedua kita ada on state, and yang ketiga kita ada off transition. Region-region ni dibahagi daripada paksi X dia. Okay, masa untuk dia turn on, masa dia ambil untuk completely turn on. Okay, masa dia turn on dengan stable, and masa yang dia ambil untuk turn off. Okay, kemudian kita ada pula dia punya off state masa untuk dia masa dia turn off. Okay, so ada 4 region basically on transition, on state, off transition dan off state. Okay, so amat penting untuk awak kenal region ni sebab dalam soalan dia akan gunakan keyword-keyword tertentu untuk tanya parameter yang awak sendiri perlu kenal pasti dia ada kat bahagian mana berdasarkan keyword daripada soalan. Okay, sebab kalau dia minta power, okay, dekat on transition pun ada power, dekat on state pun ada power, dekat off transition ada power, and dekat off state pun ada power. Okay, jadi bila dia tanya calculate the power during at something, kena alert dia punya keyword dekat situ. Then barulah awak dapat capture dia nak power tu dekat bahagian mana. Okay, so dalam nota yang saya buat ni, saya dah pecahkan kepada kepada 2 bahagian lah. Okay, kepada 2 bahagian. Okay, sebenarnya formula ni dah ada dalam awak punya nota, tapi awak punya nota ada sedikit kesilapan in term of formula. So lebih baik untuk awak refer nota ni lah. Okay, jadi kita tengok during turn on and off transition. Okay, during turn on and off transition kat mana? Dekat sini and dekat sini. Okay, dia punya keyword dia ialah transition. Okay, ataupun during turn on and turn off process transition dan sebagainya lah. Maksudnya dia nak masukkan pada masa berlakunya pertukaran daripada on ke off dan off ke on. Okay, so dalam proses ni, okay, equation terlibat ialah yang pertama TC on. Okay, TC on yang mana saya tunjuk tadi, masa on, masa nak on, current akan naik dan voltage akan turun. Jadi TRI plus dengan TFV lah. Okay, rise current, fall voltage. Okay, kemudian masa dia turn off, masa dia nak off balik. Okay, jadi masa dia nak off, voltage akan naik, current akan turun. Okay, so dia akan jadi TRV, rise for voltage, and TFI, fall for current. Okay, dia akan dapat turn on crossover time. Okay, turn on crossover time, TC on, and turn off crossover time, TC off, sorry. Okay, sekarang ni kita nak tengok energy dissipated during. Okay, during mana? Ni keyword dia on transition ataupun off transition. Okay, ataupun dia kata on and off transition. Kalau dia sebut and tu kena kira dua-dua lah. Okay, so sebelum kita pergi ke formula, okay, awak kena ingat balik energy. Okay, formula dia
power darab dengan masa. Sebab itulah kalau dalam bil elektrik kita punya unit ialah kilowatt hour. Okay, which is power darab dengan masa jam Okay. So untuk kes ni kita akan gunakan unit SI. Okay, kita akan gunakan unit SI, bermakna T lagi sama, E is equal to power darab time. Okay, tapi kita akan ambil watt darab dengan second. Okay, kita akan gunakan unit SI. Okay, so kita tengok ni, WC on bermaksud work done during on ataupun energy lah Okay, so WC on is equal to 1/2 multiply by VD multiply by I0 multiply by TC on. Okay, jadi saya nak awak faham macam mana kita boleh hasilkan formula ni. Okay, so kalau ikut formula tadi, energy is equal to P darab time, yang mana P ni sama dengan I darab V darab pula dengan time. Okay, V ada, okay, I ada, time ada. So mana datang 1/2 ni? Okay, so where is the 1/2 come from? Okay, so kita refer balik dekat graf tadi. Okay, so kalau awak tengok balik, formula yang dihasilkan adalah daripada graf. Okay, macam mana dihasilkan formula daripada graf? Biasanya formula ni merujuk kepada luas graf. Okay, formula-formula yang ada ni biasanya merujuk kepada luas graf. Okay, so if awak tengok dekat graf power tadi, okay, graf power losses pada bahagian transition on dan juga transition off, okay, kalau kita tengok dia berbentuk segitiga. Okay, so menggunakan ilmu matematik basic yang awak ada tu, okay, macam mana kita nak kira luas segitiga? Okay, kita ambil panjang kali lebar kali 1/2. Okay, dan kita akan dapat luas segitiga. Okay, sebab segitiga ni adalah separuh daripada segi 4. Okay, okay, so itulah dia mana datangnya 1/2. Okay, dan kenapa dia ambil VD dan I0? Okay, sebab nilai VD dan I0 lah yang membentukkan segitiga ni. Okay, VD dan I0. Okay, lepas tu dia ambil I0. Okay, dan kenapa dia ambil TC on? Sebab energy dissipation during on transition. Okay, that's why dia ambil TC on. Okay, kalau dia nak ambil waktu off, okay, energy dissipation during off transition, dia punya keyword hati-hati kalau tengok soalan. Okay, WC off. Okay, still lagi sama segitiga, dia juga gunakan VD dan juga I0. Okay, tapi yang bezanya sebabkan during off transition, jadi dia akan gunakan TC off. Okay, dan unit bagi energi yang awak kira ni ialah joule. Okay, bila masuk pengiraan ni saya nak ingatkan lah, okay, bila awak buat pengiraan apa-apa value, okay, kena ada unit, kecuali kalau awak bahagi power bahagi power, awak potong dia punya watt dan tiada power lah. Contohnya macam awak kira efficiency kan. Okay, efficiency unit dia cuma persen je sebab awak darab 100%. Okay, tapi dia tak ada pun watt ke volt ke ampere ke, sebab awak dah potong atas bawah Okay, itu untuk energy. Okay, kena ingat energy is equal to P darab T P darab T. 1/2 ni disebabkan oleh segitiga.
Okey, kemudian apa lagi yang boleh tertanya semasa untuk on dengan off transition ni? Okey, soalan juga boleh tanya average switching power loss. Okey. Kalau tadi disebut energy, ini disebut power. Okey. So basically bila soalan tanya untuk buat pengiraan ni, awak kena tengok dua benda. Okey. Awak kena tengok dua benda. Okey. Iaitu dia suruh kira apa. Okey. Dia suruh kira apa? Energy ke power? Okey. Yang kedua, where? Okey. Kat mana? Okey. Parameter yang dia nak dikira and dekat mana yang perlu dikira. Okey. So daripada soalan awak kena capture dua benda ni. What and where. Okey. Kalau kita tengok balik keyword ni pun, contoh dia minta energy. Okey, during on transition ataupun off transition. Okey, what and where. Okey. So sama juga dengan untuk average power loss. Okey, parameter dia minta adalah average power loss, what. Okey. During on and off transition, where. Okey. Disebut during on and off transition. Okey, maknanya awak kena kira dua-dua lah. Okey. So kalau tengok dekat rumus dia, okey, dia ada 1/2. Okey, disebabkan segitiga tadi. Okey. Kemudian dia darab VD, dia darab I0. Okay, still lagi boleh nampak lah sebab dia gunakan VD dan I0 pada graf tu. Kemudian dia darab dengan frekuensi. Okay, frekuensi apa? Frekuensi FS, switching frekuensi. Okay. Kemudian dia darab dengan hasil tambah TC on plus TC off. Okay. Dia darab dengan hasil tambah TC on plus dengan TC off. Okay. Sebab apa dia tambah? Sebab dia nak tengok on dengan off. Okay. So berbalik pada rumus basic yang awak tahu, P is equal to IV. Okay. So I ada, V pun ada. Okay, 1/2 daripada segitiga. Then kenapa ada frekuensi dan juga time ni? Okay. Okay, now kita tengok balik. Okay. F is equal to 1/T. Is it correct? Okay. So dekat sini 1/T multiply by kat sini pun T. So dia akan potong. Then awak akan dapatlah 1/2 V darab I0 sahaja. Okay, then dapatlah power which is P is equal to IV. Okay. So tapi kenapa dia gunakan frekuensi dan juga TC on dan juga TC off. Okay. Sebab dia minta average. Bila masuk average, dia nak keseluruhan. So dia nak keseluruhan, maknanya satu cycle dia kena ada TC on dan TC off. Okay, ini untuk satu cycle. Jadi untuk kesemua cycle yang ada, dia perlu darabkan dengan frekuensi, kekerapan dia, berapa cycle. Okay. So that's why dia panggil situ average power loss. Dia kena ada berapa kali dia ulang
Dan setiap kali dia ulang tu, dia ada TC on dan TC off. Okay. So bila awak kira power, unit dia ialah watt. Kena ingat unit dia. Okay, itu adalah macam mana kita nak keluarkan formula untuk energy dissipation dan juga average power loss. Energy dissipation kita pakai simbol WC. Untuk average power loss during turn on and turn off transition, kita ambil PS. Okay. Okay, so sekarang kita tengok pula during on and off state. Okay, kat mana during on and off state? Okay, kat kawasan ni dan juga belakang ni lah, ni. Okay. Okay, kita tengok during on and off state. Apa benda yang dia boleh tanya? Okay, so soalan boleh minta instantaneous power dissipation during on state. Okay, so ingat balik apa saya kata tadi. Dua benda, watt plus where. Okay, apa benda yang dia minta kira, kat mana yang dia minta kira. Okay, so dekat sini dia minta kira instantaneous power. Bila sebut power ni, maknanya awak kena kira yang unit dia watt. Okay. Okay, where? During on state. Okay, during on state. So formula dia V on plus I naught. Okay. Kalau nak ikutkan bentuk dia, okay, dia akan ambil region ni lah. Okay, dia akan ambil region ni. Okay. Dan kalau tengok logik balik, okay, masa yang digunakan ialah semasa T on ni. Okay. Tetapi disebabkan dia minta power, which is P is equal to IV, maka dia akan ambil I naught darab dengan V naught. Okay, instantaneous power. So kena ingat term tu lah. Power pun dah jadi power. Ini dia minta instantaneous power. Okay, instantaneous ni maksud dia at the moment, pada waktu tu. Okay. Okay, instantaneous ni maksud dia pada bila-bila masa di atas graf instantaneous. Kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh. Okay. Jadi untuk case ni, instantaneous dia di mana-mana pun, okay, dia sama value. Okay, kalau tengok kat sini, voltage dia akan berada pada satu level dan current dia pun akan berada pada satu level, tak ada berlaku perubahan. Okay. Melainkan awak ada graf sinusoidal macam ni. Okay, katakan yang ni adalah V, kemudian yang ni ialah I. So instantaneous power bagi graf ni akan berbeza lah. Kalau kat sini power dia lain, kalau kat sini power dia lain, kalau kat sini power dia lain. Okay. So itulah maksud instantaneous. Okay, instantaneous, instant, at instant. Okay, so instantaneous kita ambil okay, for the next parameter yang soalan boleh minta awak kira ialah average power dissipated during on state. Okay, average power dissipated adalah watt parameter yang diminta awak kira.
during on state where. Okay, basically saya dah asingkan where tu kat sini sebenarnya. Okay. Okay, so P on average. Okay, kena ada beza antara label supaya awak dapat bezakan antara dia punya formula dia. Okay. Okay, so P on average maksudnya bila sebut average ni dia nak sepanjang cycle tu lah. Okay, so bila sebut P on average dia sama macam tadi sepatutnya. Okay, V darab I darab frekuensi darab T. Okay, dan kalau awak tengok formula ni sebenarnya dia sama saja. Okay, V on darab I naught darab, okay, kalau perasan dia punya pendarab untuk T on 1 over T. 1 over T is equal to FL lah, 1 over TS kan. Okay, and darab dengan T on is the same formula. Okay, so make sure awak kena familiarize lah dengan manipulation of formula. Kadang-kadang nak pakai T on over T pun boleh, Fs darab T on pun boleh. Okay, dia akan dapat jawapan yang sama. Okay, the next parameter. Okay, parameter yang penting untuk power electronic converter, which is kita panggil dia duty cycle. Okay, duty cycle. Awak akan dengar perkataan duty cycle ni banyak kali lah dalam chapter-chapter power electronics. Okay, duty cycle tu dari segi definition ni ialah ratio masa dia on compare dengan total masa dia. Okay, maksudnya daripada dia masa dia on dan off dalam satu cycle tu, okay, berapa persen dia on. Okay, let's say satu cycle ada 10 second. So daripada 10 second tu, let's say 5 second dia turn on, 5 second dia turn off. Jadi kita ambil 5 bahagi 10, dia akan dapat 0.5 lah. Okay, so saya ulang balik. Contohnya tadi dalam satu cycle, okay, total time ni ialah 10 second di mana awak turn on 5 second, awak turn off 5 second. Okay, jadi kita ambil 5 bahagi 10. Okay, awak akan dapat duty cycle dia 0.5 ataupun dia boleh bagi juga dalam bentuk percentage 50%. Okay, so formula duty cycle ni lah T on over total time lah. Okay, ataupun T ni sama juga dengan 1 over F. Jadi awak tengok pada soalan dia akan bagi beberapa parameter, okay, untuk tolong awak buat pengiraan. Okay, so kalau kata formula dia T on over T, dia tak bagi T tapi dia bagi F. So boleh tak dapat T. Okay, awak kena pandai manipulate info yang ada lah. Okay, kemudian contohnya pula T total time sama dengan T on plus T off. So kalau nak dapatkan T off, kena terbalik-terbalikkan lah equation ni. Okay, okay, so seterusnya ini dah masuk ke bahagian lain lah. Okay, ini dah masuk ke bahagian lain. Okay, kalau dia minta total average power dissipation, okay, yang ni dia cuma ada watt sahaja. Apa dia? Okay, sebab apa dia tak ada tempat? Sebab dia minta dekat dua-dua. Okay, dia minta dekat on and off transition plus dengan on state. Okay, kalau total average power dissipation, ingat dia punya keyword dia total average power dissipation, bermakna dia nak power loss dekat switching on transition, iaitu off dan juga on, plus dengan on state. Okay, so awak kena ambil yang PS plus dengan P on average. Okay, untuk dapatkan dia punya P total dia. Okay, and the last part untuk chapter 2, okay, untuk dia punya pengiraan dia, okay, awak akan gunakan total average losses tadi yang awak campur dekat bahagian on and off transition plus dengan on state. Okay, kita jadikan dia sebagai satu equivalent circuit. Bukan circuit sebenar, kita panggil dia equivalent circuit, circuit yang menyerupai sahaja. Okay, okay, so
ini adalah thermal equivalent circuit tau, bukan circuit elektrik. Dia adalah thermal equivalent circuit. Okay. So maksudnya thermal equivalent circuit ni adalah merujuk kepada aliran haba daripada core awak punya chip ataupun processor tadi sampailah ke ambient air, udara di sekeliling chip tu. Okay, kita nak tahu temperature dia. Okay. Okay, so kalau kata awak tengok dari segi keratan rentas, katakan ni adalah awak punya board, awak punya board. Okay. Kemudian awak ada awak punya IC atas ni, okay, yang disolderkan di atas board. Okay. Biasanya kalau awak tengok atas board, awak nampak IC, awak nampak dia color hitam. Okay. So apa yang awak nampak yang hitam tu adalah dia punya casing dia. Okay. Dia punya casing. Okay. Dan contoh kalau awak tengok prosesor Intel dan sebagainya, biasanya dia akan tutup. Okay. Dia akan tutup, ataupun grafik prosesor ke apa, dia akan tutup dengan aluminium yang ada sirip ni. Okay. Yang ni kita panggil dia heat sink. Okay. So dekat dalam casing awak tadi, ini casing, dekat dalam casing tadi ni adalah awak punya core awak punya microprocessor ataupun IC ataupun chip lah. Okay. Yang ada buat berlaku switching apa semua je kat dalam ni. Okay. Jadi haba panas akan bermula kat sini. Okay, haba panas, okay, dia akan bermula kat sini. Okay. Selepas tu dia akan mengalir keluar daripada core, dia pergi ke casing, dia pergi ke heatsink dan baru pergi ke ambient air. Okay. So daripada pergerakan haba ni, kita hasilkan satu equivalent circuit. Okay. Yang mana haba yang terhasil adalah disebabkan total power losses tadi tu. Okay. So total power losses tadi kita equivalentkan dia sama dengan current source. Okay. So haba tadi mula-mula dia akan pergi ke junction. Okay. Okay, haba tadi daripada core ni, okay, dia akan pergi ke junction kat sini. Okay. So of course junction ni yang paling dekat dengan core dia. So maknanya TJ must be greater than TC, must be greater than TS, must be greater than TA. Tu dia punya rule dia. Okay. Sebab sumber haba dekat dengan junction. Okay. Daripada junction dia nak pergi ke casing. Okay. Ni casing, yang ni junction. Okay. Daripada casing dia nak pergi ke heatsink. Okay, S. Okay, dia nak pergi ke heatsink. S ni menunjuk pada sink lah. Okay. Daripada heatsink pergi kepada ambient air. Okay, pergi ke udara. So dia ada 4 temperature yang kena tahu. Junction temperature, casing temperature, heatsink temperature dan juga ambient temperature. Okay. Jadi daripada junction nak sampai ke casing, dia kena lalu material casing ni. Okay. Dibuat daripada plastik ke silikon ke atau apa insulator. So dia ada dia punya thermal resistance. Okay, thermal resistance yang kita panggil dia thermal resistance from junction to case. Daripada junction nak pergi case, iaitu unit dia degree Celsius per watt. Okay, kemudian daripada casing nak pergi ke heatsink tadi ni,
Ni mungkin material awak aluminium dan sebagainya. So dia ada juga dia punya thermal resistance from case to casing. Okay. Value dia lain-lain lah sebab material dia lain-lain. Okay. Kemudian daripada heatsink nak pergi ke air, okay, dia juga ada orang kata apa, thermal resistant. Okay. So dia panggil thermal resistant from sink to ambient. Okay. Pun sama dengan unit dia, degree Celsius per watt, dengan value yang berbeza lah sebab di medium yang berbeza kan. Okay. So that's why kita boleh create equivalent circuit macam ni. Okay. Dan formula dia akan maintain macam ni. Ni adalah formula yang tetap, tak ada perubahan. Okay. So bila soalan berkaitan dengan thermal equivalent circuit ni, dia akan gunakan formula ni sahaja. Cuma soalan boleh tanya TJ atau TA atau R. Okay. Maknanya soalan boleh minta untuk kira junction temperature atau ambient temperature ataupun thermal resistant. Okay, ataupun thermal resistant. Okay. Dan dalam equation ni dia cuma ada TJ dan juga TA je. Dia tak ada TS dan juga TC. Okay, maknanya soalan tak akan minta awak kira TC dan juga TS lah. Okay. Dia akan minta awak kira TJ dan juga TA sahaja ataupun R. Okay, maknanya awak kena manipulate. Sebab soalan akan bagi value, supporting value. Okay. Contohnya awak nak cari TJ. Jadi PT awak dah kira dekat soalan sebelum tu, yang awak kira PS campur P on average. Dia akan bagi nilai ni. Okay. Dan dia akan bagi nilai ni. Okay. Kalau dia bagi nilai TJ, mungkin dia minta kira nilai ambient temperature. Okay. Soalan tu boleh tanya macam-macam soalan lah antara dalam equation ni. Tapi awak kena manipulate equation ni, keluarkan unknown variable di sebelah kiri. Okay, so ini adalah hujung chapter 2 lah. Okay, yang diakhiri oleh thermal equivalent circuit. Okay, so nanti kita akan buat soalan-soalan partial berkaitan dengan chapter 2. Okay, dan saya akan buat satu list dekat dalam Google Drive. Okay, saya akan share link pada awak untuk awak pilih ahli group dan juga partial. Okay, partial yang group tu nak buat lah. Okay, saya bagi kebebasan untuk pilih ahli group dan saya akan bagi kebebasan untuk pilih partial mana group tu nak buat. Okay, so the concept is, kalau group tu dah pilih seleksi partial Januari 2018, maknanya daripada awal SEM sampai hujung SEM, group tu akan buat Januari 2018 sahaja. Okay. Okay, so bila kita buat soalan partial, okay, awak ada group partial yang berbeza. Okay, tapi kita akan buat chapter yang sama. Okay, so kalau kita buat soalan chapter 2, semua group akan buat soalan partial dia berkaitan dengan chapter 2. Okay, dan bila awak buat soalan partial tu, saya nak awak salin balik soalan dia exactly as macam soalan final. Kalau ada gambar, kena salin balik gambar dia macam mana. Okay, and buat dia punya solution dia in the proper way lah. Mana tulisan kena cantik. Okay, kalau awak nak buat color, nak label pun buat lah. Okay, nanti saya awak punya solution tu perlu di scan. Okay, perlu di scan dan upload dalam Google Drive yang saya akan bagi file. Okay, lepas tu saya akan semak. Okay, selepas saya semak, saya akan compilekan semua partial tadi. Okay, kalau awak ada 5 group, bermakna awak akan ada 5 partial. So setiap kali kita habis satu chapter, okay, awak akan ada solution untuk 5 partial. Okay, maknanya awak buat satu partial, awak dapat 4 lagi partial. Okay, untuk dijadikan sebagai rujukan. Rujukan tu bukan takat tengok, maknanya yang awak buat sendiri satu partial. Okay, lagi 4 partial tu awak kena tengok
dan cuba buat. Dapat tak jawapan sama macam kawan nak buat. Okey. Itu lebih memudahkan lah. Maksudnya awak buat satu pasir, awak dapat 4 lagi pasir. Okey. Lebih menjimatkan masa lah daripada setiap orang nak buat ke semua pasir yang ada. Okey. So amat penting untuk awak buat pasir yang berbeza ni sebab kita nak tengok bentuk-bentuk soalan yang berbeza. Okey. So that is my concept lah. Saya dah apply benda ni 2-3 semester dan Alhamdulillah lah, dari segi keberkesanan tu kita nampak ada peningkatan. Compare tu kalau masing-masing nak buat sendiri, masing-masing nak buat pasir yang banyak. Okay, but the impact ataupun kesan tu tak berapa nak nampak lah. Okay. Okay, so sampai sini saja untuk video chapter 2, which is dah habis chapter 2. Okay, nanti kita akan masuk chapter 3 selepas kita buat latihan. Okay, so terima kasih.